Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua peserta pertandingan komik Bebaskan Lautan dari Plastik. Okey. Jadi Miss Nazura yang menguruskan pertandingan ini bagi SKKM Gerahas. Tujuan video ini adalah untuk menerangkan mengenai pertandingan komik tersebut dengan lebih mendalam, lebih terperinci dan supaya anak-anak dan peserta-peserta faham bagaimana untuk menyertai pertandingan ini mengikut syarat-syarat dan terma-terma yang telah ditetapkan. Okey. Jadi hari ini Miss akan terangkan from A to Z supaya kamu faham apa yang kamu kena buat. Okey? Okey. Yang pertama sekali kita akan bacakan syarat-syaratnya. Sekejap kita akan baca syarat-syarat pertandingan. Okey. Yang pertama sekali, ia perlulah berkaitan dengan tajuk atau tema yang diberi oleh pihak penganjur. Okey, jadi tema dia iaitu bebaskan lautan dari plastik. Okey, jadi kalau kamu nak buat komik ini, kamu mestilah mengikut dengan tepat apa kehendak komik itu, iaitu kamu mesti menceritakan ataupun membuat komik berkaitan dengan bebaskan lautan dari plastik atau free the ocean from plastic. Okey, kenapa ada dua ni? Nanti Miss terangkan kenapa ada dua tajuk, tapi tajuk dia sama je, tapi dalam bahasa yang berlainan. Okey, seterusnya yang kedua, ia mestilah berkaitan dengan isu dia yang kamu kena address, yang kamu kena highlightkan dalam komik kamu, iaitu pencemaran laut disebabkan sisa buangan plastik di negara kita. Sama lah macam tajuk dia, bebaskan lautan dari plastik. Jadi kamu kena fokuskan mengenai pencemaran laut. Laut mana? Laut Malaysia. Disebabkan oleh apa? Sisa buangan plastik. Okay, jadi untuk kamu hasilkan komik ni, kamu kena buat banyak buat further reading lah. Kamu kena buat pembacaan yang lebih mendalam mengenai apa itu pencemaran laut, macam mana tahap pencemaran laut di Malaysia sekarang. Okay, supaya komik kamu tu bila orang baca, oh budak ni dia buat bacaan, dia tahu apa benda yang sedang berlaku dalam Malaysia sekarang, apa yang telah terjadi dengan pencemaran laut. Jadi komik kamu itu akan jadi satu komik yang sangat berinformasi. Jadi ada potensi lah untuk menang bila kamu buat komik bukan setakat lukis saja, bukan setakat warna, tapi komik kamu tu bila orang baca, oh diorang dapat informasi. Informasi dapat pengetahuan daripada komik kamu itu. Okay, next one. Seterusnya, dilukis dan diwarnakan. Okay. Komik kamu mestilah kamu lukis dan bukan 3 putih macam tu je. Lukis dah siap dah. Kamu kena warnakan cantik-cantik. Kita panggil grafik lah. Dia punya dari segi paparan dia tu, display dia tu cantik lah. Sayang dah lukis and then you colour it untuk bagi dia nampak lebih menarik dan appealing. Orang tengok pun macam warna dia menonjol semua, macam tu. Okay, seterusnya saiz komik adalah saiz A5. A5 tu apa? A5 tu apa? Okay, Miss ambil kertas A4 This is A4. Kejap. Kejap ya sayang. Okay. Stop sharing. Okay. Sekarang ni Miss nak tunjukkan A5 tu apa. Okay, A5, Miss ambil kertas A4 This is A4 paper. Ini A4 paper. Oh sorry. Miss kena change background lah kalau tak saya tak nampak. Change background. Sorry sayang for the inconvenience. Okay, now Miss tunjukkan this is A4 paper. A4 paper biasalah. Okay, kita nak A5 sayang. Kita nak A5. Okay, macam mana nak buat A5? Bila saya lipat dua dia. Okay, kejap lipat dua dia. Cantik-cantik. Okay. Sorry. Sekejap. Okay. Dah lipat dia cantik. Okay. Saya dapat ni kan macam ni. Inilah A5 sayang. This is A5 paper. Ini adalah saiz A5. Iaitu separuh daripada A4. Okay.
kamu dah dapat kertas A5. Inilah saiz komik kamu yang sepatutnya. Iaitu begini. Separuh daripada A4 paper ialah A5. Saya sudah bertukarlah. Jadi, saya yang kena buat dalam bentuk begini. Kamu kena buat bentuk begini untuk dapatkan A5 punya komik. Okey? Boleh? Jadi kamu jangan tanya mana nak dapat A5 ni, Miss. Kertas A5 nak beli kat mana? Tak payah beli, kau guna je A4 paper, kau lipat dua jadilah macam ni. Macam tu. Okay. Okay, so this is your A5 paper. Komik kamu dah dapat dah. Size A5. Okay, seterusnya kita tengok balik. Sekejap sayang. Kita tengok balik. Dia nak apa lagi? Kita dah dapat A5. Lepas tu, okay. Dah dapat A5, dia kata nombor 5, minima 4 muka surat. Tidak termasuk kulit muka depan. Okey, dia nak minima 4 muka surat. Okey, Miss tunjukkan balik dekat kamu. Okey. Okey, so dia nak 4 muka surat. Okey. Bila kamu dah buat macam ni sayang, sebenarnya kamu dah dapat 4 muka surat. Macam mana 4 muka surat? Okey. Bila kamu dah lipat, katalah ini adalah muka surat pertama kamu. Yang ini adalah muka surat kedua kamu. Ini adalah muka surat ketiga kamu. Dan ini yang terakhir adalah muka surat 4 kamu. Jadi satu A4 paper dah dapat 4 muka surat A5. Satu, pertama sekali, kedua, ketiga, keempat. Okay. Okay, good. Okay. Tapi katalah kamu nak buat komik guna sehelai kertas A4. Kan, jadi A5 kan. Kamu rasa macam sikitnya nak tulis banyak ni, nak cerita banyak. Tapi kamu jadi terhad. 4 muka surat je cukup ke? Okey sayang, tak ada masalah. Kamu boleh tambah lagi kertas. Kalau kamu dah draft kamu punya komik, lepas tu kamu rasa macam kamu nak jalan cerita tu panjang sikit supaya bila orang baca orang faham. Kalau pendek sangat cerita, nak cerita apa kan sayang? Nanti jadi pendek sangat, orang baca kita punya komik pun orang tak faham. Okey, jadi katalah saya nak tambah lagi. Boleh, tak ada masalah. Sayang boleh tambah. Miss dah tambah 2 kertas ni sayang. 2 kertas. Cantumkan dia. Jadi sekarang kamu dapat berapa pages? Berapa muka surat. Okey. Kamu akan dapat 8 lah sayang muka surat. Okey. Ini muka surat pertama kamu. Lepas tu buka yang kedua. Dia dah masuk kertas yang kedua. Yang ketiga. Lepas tu yang keempat. Yang kelima. Ni bahagian tengah, tulang tengah. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh dan yang terakhir last page dia yang ke-8. Saya perasan tak tadi dia cakap tidak termasuk kulit muka depan, front cover dia. Macam kamu tengok kulit buku kan, buku komik kan. Okey, kiranya muka depan tidak dikira sekali. Muka depan kira page lain pula. Yang tu memang kamu kena buat lah muka depan dia. Contohlah muka depan dia, kamu nak guna A4 paper warna putih pun tak apa. Ataupun, katalah kamu nak guna, dah tak cantik dah muka lipat. Start no. Okay, katalah kamu nak guna, tahu kan kulit muka depan kan? Katalah kamu nak guna kulit muka depan dia warna putih juga, tak ada masalah. Kamu nak guna, kamu kena hias cantik-cantik lah kulit muka depan dia kan. Kalau kita nak tengok satu-satu buku tu kan, benda apa yang akan mula-mula tarik perhatian kita? Muka depan dia lah kan. Okay, jadi kamu buat cantik-cantik, kamu hias apa yang berkaitan dengan bebaskan laut. Takkan tiba-tiba kamu buat bebaskan laut ada gambar gajah kan? Jadi kamu kena buat yang berkaitan dengan tema lah. Kamu lukis benda yang berkaitan dengan tema dia. Hias cantik-cantik apa semua. Katalah kamu nak guna kertas warna lain. Tak ada masalah. Kamu boleh guna kertas lain. Okey. Katalah kamu nak guna
Coloured paper. Okay, coloured paper katalah. Okay, this is coloured paper. Miss ambil, okay, katalah warna orange. Lepas tu saya nak guna warna orange, tak ada masalah. Dah jadi komik kamu warna orange, dia punya front cover. Okay. Lepas tu tapi make sure lah lukisan tu kena jelas lah kalau kamu guna warna yang terang kan. Jadi lukisan kamu, hiasan kamu kena terang, cantik, jelas. Macam tu. Okay. Jadi inilah komik kamu sayang. Dah dapat bentuk macam buku. Perasan tak macam buku. Size A5. Lepas tu ada kulit. Kulit depan ni wajib buat tau sayang. Kulit depan ni. Okey. Dapat Okey. Dah buat kulit depan. Dah apa tadi? Dia cakap pasal apa? Oh, pasal pages kan? Okey. Seterusnya. Kejap, Miss tunjuk balik. Seterusnya. Dia cakap pasal apa lagi? Dia cakap muka depan kena ada tajuk komik sayang lah. Tak semestinya tajuk dia apa? Bebaskan lautan dari plastik. Sebab itu adalah tema, bukan tajuk yang sayang. Itu tema. Maksudnya tema tu payung besar dia. Jadi kamu nak buat tajuk macam sayangi lautan. Bebaskan lautan dari plastik. Boleh juga. Jadi kamu kena be kreatif lah with your title. Kamu nak buat tajuk yang macam mana. Bila orang tengok terus macam wah tajuk dia ni menarik lah, rasa nak baca. Macam kita tengok lah Boboiboy kuasa 3. Kuasa apa dia ada? Kita nak tahu kan dia ada kuasa apa. Daripada tajuk dia tu pun kuasa 3. Dia tak bagi tahu pun lagi kuasa apa. Dia cuba tarik kita. Faham tak? Okay. Seterusnya, kena ada nama murid di muka hadapan tu juga. Kamu kena tulis juga nama kamu. Nama kamu dan seterusnya nama sekolah. Kamu tulislah SK Camp Gerahas Melaka. Sekiranya muat lah. Kalau kamu rasa macam sesak sangat ke apa, tak apa. Kamu tulis tajuk dan kamu tulis nama murid sahaja. Nama sekolah tu nanti boleh masukkan dalam form borang yang kamu isi, borang online yang kamu isi nanti, borang pendaftaran. Okay, kalau kamu nak masukkan pun boleh. Nak bagi cantik kan, cantik. Nak bagi tahu lah daripada sekolah mana. Dekat depan dekat kulit muka depan ni kamu nak bagi tahu saya daripada sekolah SK Camp Gerahas. Bangga kita kan. Kamu jadi wakil sekolah. Okay, seterusnya. Satu muka surat, nombor 7 Satu muka surat maksima 3 atau 4 gambar sahaja. Okey. Sekejap, Miss exit. Okey. Satu muka surat maksima 3 atau 4 sahaja. Okey, satu muka surat Contohnya Miss tunjuk. Okey. Kamu lukis kan? Kenapa dia nak 3 4 je? Okey, bila kamu lukis, kamu kena lukis secara jelas, terang, mudah dibaca. Kalau banyak sangat gambar, kotak-kotak lukis-lukis apa kan, dalam satu muka surat, dia jadi sesak kan sayang. Bila sesak, orang nak baca pun susah. Nampak paparan dia macam terlalu serabut. Sebab tu dia letak maksima. Maksima maksudnya paling banyak boleh letak 4 gambar. 4. Okay, paling banyak boleh letak 4. Tapi kurang daripada tu boleh. Tapi jangan letak 5. Dah letak 5 dah sempit dah. Dia jadi sesak lah, susah lah orang nak baca. Okay, kamu nak buat kotak, lukisan kan, kamu nak bahagi partition nanti lepas ni Miss tunjuk. Okay, jadi 3 atau 4 sahaja satu muka surat. Okay, bila kamu dah cukup katalah 4 dekat sini, yang kelima masuk muka surat sebelah terus sayang. Masuk muka surat sebelah. Cerita kamu bersambung di sebelah. Okay. Jadi kamu kena pandai-pandai ijazah, kamu kena pandai-pandai agak. Satu muka surat tu kamu nak letak berapa. Sebab tu, kalau kita buat komik sayang, kita tak terus buat komik tau. Kita kena ada draft dia dulu, kamu conteng draft dia, plan macam mana, rancang macam mana kamu nak buat muka surat ni, ada berapa gambar. Muka surat ni pula seterusnya continuation cerita dia macam mana. Kamu kena pandai plan, bukannya terus kamu ambil okey nak terus buat komik, ambil pensel terus lukis apa, nanti kamu akan pandai banyak kali lah. Dia jadi macam tu lah. So kamu kena bijak merancang. Merancang kamu punya komik macam mana. Okay. Okay, seterusnya kita tengok, kejap Miss tunjuk balik.
Yang ke-8, bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Yang ni lah tadi kamu perasan tak? Ada 2 tajuk tadi kan? Bebaskan lautan dari plastik, itu tajuk bahasa Melayu. Free the ocean from plastic, itu tajuk untuk bahasa Inggeris. Okey, jadi sayang, untuk komik ni ada 2 bahasa. Kamu boleh pilih. Kalau kamu rasa kamu yakin dengan bahasa Melayu kamu lebih banyak idea untuk keluarkan dalam bahasa Melayu, jadi kamu, ni sarankan kamu guna bahasa Melayu. Tapi kalau kamu lebih selesa, kamu rasa macam kamu boleh olah lagi banyak idea, boleh brainstorm lagi banyak idea menggunakan bahasa Inggeris, jadi gunakan bahasa Inggeris. Guna yang mana kamu selesa, yang mana kamu rasa lebih banyak kamu ada idea. Sometimes ada orang, dia boleh fikir lagi banyak guna BI. Dia lagi kreatif. Dia jadi lagi kreatif bila guna BI. Ada orang pula bahasa puitis dia, bahasa dia lebih tersusun, terancang bila dia guna BM. Okay, jadi itu up to you lah sayang. Kamu nak guna BI boleh, kamu nak guna BM boleh. Kamu pilih yang mana, ikut keselesaan kamu. Okay, number 9. Kotak dialog atau balon dialog perlu dilukis dengan jelas dan mudah dibaca. Okey, apa maksud dia? Okey. Kotak dialog, balon dialog perlu dilukis dengan jelas dan mudah dibaca. Apa itu kotak dialog? Apa itu balon dialog? Apa benda tu sebenarnya? Okey. Lepas ni Miss akan tunjukkan apa itu. Yang tu lah yang kamu kena lukis. Kamu nak letak dialog kamu dekat mana? Takkan kamu nak di awang-awangan pula kan? Kamu kena gunakan format yang telah disediakan, yang dikehendaki oleh pihak penganjur. Okey. Seterusnya, kejap saya, seterusnya. Okey. 10, tulisan pastikan jelas. Bila kamu buat komik, kamu handwriting, sebab yang ni kamu menggunakan, kamu buat sendirilah kiranya. Kamu buat sendiri, kamu lukis sendiri, kamu tulis sendiri. Jadi pastikan tulisan kamu kena jaga. Tulisan kena jagalah sayang. Supaya orang baca, orang tak pening kepala. Apa benda ni, tulisan berangkai ke, tulisan Sanskrit ke. Jadi mencabar pula untuk dibaca. Orang tak faham pula. Jadi sayang, sangat-sangatlah kena jaga tulisan kamu. Sebab orang nak menilai daripada dialog kan. Dialog kamu tulis. Bila kamu tulis, kalau kamu tulis orang tak faham, macam mana orang nak nilai? Macam tu lah. Okay. Jadi you have to make sure that tulisan kamu sangat-sangat kena jaga. Kalau kamu rasa macam kamu sendiri baca ataupun kamu bagi parents kamu ke, lepas siap kan, mak, ibu, ayah tolong baca kejap tengok okey ke tak. Kalau ada parents kamu kata, oh bahagian ni tak faham lah, tulisan ni macam dia bersambung-sambung lah, dia serabut ke apa, padang tulis balik sayang. Kita kena jamin kualiti lah sayang. Kita nak buat komik kan, kamu bayangkan kamu baca komik tapi tulisan dia aduh sakit mata, tengok dengan tak fahamnya apa yang dia tulis tu, kembang kecil, kuncup. Jadi macam itulah bila kita nak baca komik pun, kita nak tulisan yang selesa di pandangan kita, di mata kita. Okay, jadi kamu perlulah hasilkan komik yang mempunyai tulisan yang jelas. Okay, seterusnya laju sayang ke? Miss pelanggan sikit lah. Okay. Lepas tu yang terakhir, setiap muka surat dilabelkan nombor. Okey, Miss tunjuk apa maksud dia. Setiap muka surat dilabelkan nombor. Okey, tadi kan muka surat kamu kan. Okey, katalah this is your comics and setiap muka surat sayang, maksudnya setiap pages lah. Okey, muka surat yang pertama kamu kena label nombor. Kamu baca buku kan, dia ada nombor kan. Di bawah tu, di tengah tu dia ada nombor bawah dia supaya kamu tahu kamu sekarang berada di muka surat yang mana. Sebab itulah untuk pihak penganjur tahu juga turutan cerita. Tiba-tiba ni nombor 1, tiba-tiba datang pula dekat tengah baru nombor 2. Pergi mana susunan dia berterabur. Jadi nomborkan komik kamu supaya orang tahu, okey yang ni nombor 1, lepas nombor 1 kena baca nombor 2 lah kan. Nombor 2 dia, muka surat selepas dia lah. Ni nombor 2, ni nombor 3. Lepas tu ni nombor 4 sampai habis. Tengoklah berapa banyak komik yang muka surat komik kamu yang kamu ada. Macam tu. Yang front pages front cover tak payah sayang. Front cover tak payah label dia nombor. Tapi pages dalam tu yang komik tu yang kamu kena labelkan nombor dia. Okey, boleh dapat. Okey, seterusnya kita nak pergi tadi. Miss tak tunjuk lagi kan.
kita nak pergi apa tadi? Balon dialog, kotak dialog. Apa benda tu balon dialog, kotak dialog? Okey. Miss nak tunjuk. Inilah kotak dialog. Perasan tak bila kamu baca komik, dia ada bentuk ni. Kotak dialog ni diorang buat apa? Dalam tu lah yang diorang apa? Tulis dialog. Dalam tu lah yang kamu nak tulis ayat nanti. Ayat dialog tu kamu dah lukis kartun kan? Kartun. Kamu dah lukis kartun. Lepas tu kartun tu nak bercakap kat mana? Bercakap dalam ni sayang. Dalam kotak dialog tu. Dia ada dua jenis sayang. Ini kotak dialog. Bentuk dia macam kotak. Yang ini pula sayang balon dialog, balloon. Okay, dia ada dua jenis lah. Kalau kamu tengok dalam komik pun sama ada diorang guna yang kotak dialog ataupun diorang guna balon dialog. So bayangkan kamu kena apa? Letak diri kamu sebagai seorang pencipta komik sekarang. Kamu suka melukis kan? Kamu lukis cantik-cantik, kamu masukkan kartun yang hebat-hebat, lukisan apa semua, masukkan sama ada kotak dialog atau balon dialog. Lepas tu kamu tulis kamu tulislah dalam tu. Kamu tulislah cantik-cantik, kemas-kemas, jelas-jelas. Bila orang baca, wah menariknya. Oh dia cerita macam ni, kartun ni cakap macam ni dia punya balon. Macam tu. Okay? Miss tunjukkan kamu contoh Contoh penat. Puasa kan? Miss tunjukkan kamu contoh macam mana rupanya komik. Kita nak tengok komik ni macam mana rupa walaupun kamu hadap tiap-tiap hari kamu baca komik online ke, kamu ada komik dekat rumah ke, tapi kadang-kadang kamu lupa bentuk dia macam mana. Nervous kan nak masuk tandingan. Okey. Ini adalah contoh komik sayang. Ini dalam BI lah Miss tunjuk. Okey. Kamu lukis kartun. Kamu lukis kartun, nampak tak arrow Miss? Kamu lukis kartun, nampak kartun, ni kartun. Kamu dah warna dia, cantik-cantik, jelas-jelas. Okay, satu tips Miss nak bagi lepas kamu lukis guna pensel, kamu dah puas hati dengan lukisan kamu trace balik, trace tu apa? Trace tu kamu ikut balik line-line tu, line-line kartun kamu, line dialog kamu, line segala line lah dalam komik kamu tu. Kamu trace balik guna guna Sharpie ke, tahu kan dia macam pen hitam yang ditebal sikit tu. Supaya line tu tak terpadam sayang. Macam tu. Supaya kalau orang tengok pun line tu jelas, segala garisan-garisan yang ada dalam komik kamu tu jelas. Jadi kamu trace balik, kamu ikut balik segala line yang ada dalam komik kamu tu guna pen hitam ke. Kalau tak ada kamu guna pen hitam ke. Lepas tu kamu padamlah yang lukisan kamu, segala line yang kamu buat guna pensel. Sebab pensel kamu dah terpadam sayang. Macam gosok-gosok sikit pun dah terni kan dia punya ni. Okay, so guna pen, trace balik, guna pen. Lepas tu dapatlah yang kekal punya. Kamu terlap-lap sikit pun dia tak hilang. Macam tu. Kita nak macam tu. Boleh? Okay. Kalau kamu perasan, okay, ni dia dah lukis, dia dah warna, dia dah colour dah. Okay, colour sayang guna pensel warna itu syarat dia. Guna pensel warna. Colour pencil. Okay. Guna colour pencil sahaja dan kamu tengok macam dia guna ni kan. Dia guna apa ni sayang? Tadi ada dua jenis kan, kotak dialog atau balon dialog. Yang ni kamu perasan dia guna balon dialog. Dia tulislah ayat dalam ni. Kamu janganlah buat karangan pula dalam satu balon tu. Berpanjang-panjang berjela kamu tulis. Jadi bila bersesak dah nampak tak cantik sayang. Ringkas tapi sampai. Kita nak macam tu. Ringkas tapi pembaca boleh faham apa yang kita nak cakap. Contoh macam kamu nak cakap dalam kotak dialog tu, kamu nak cakap you are surprised. Terkejut. Macam mana? Terkejutnya saya. Ni tak, kamu tulis terkejutnya saya sampai rasa nak luruh jantung, saya rasa macam pening. Dia dah jadi berjela-jela macam tu, orang nak baca pun dah pening tau. Banyak sangat. Okay. So, kamu nampak macam ni dalam satu A5 paper ni dia buat 4. Maksimum 4 lah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sorry. 4 saja sayang. Okay.
kurangkan dia. Okay, so kamu nampak macam mana dia buat kotak. Sayang tengok kotak dia buat kotak. Bila kamu buat kotak, barulah macam dialog kamu tersusul. Kalau kamu tengok buku komik pun diorang buat kotak kan. Kotak baru masukkan masukkan kartun tu dalam tu, spesifik lah dia ada tempat dia yang khas. Kotak ni untuk kartun ni dengan dialog macam ni. So saya kena plan betul-betul. Macam mana saya nak buat dengan komik saya. Tajuk dia lagi sekali apa dia? Tajuk dia mestilah berkaitan dengan tema yang pihak pertandingan dah tetapkan, sama ada bebaskan laut dari plastik, bebaskan lautan dari plastik atau free the ocean from plastic. Okay, jadi jangan lari daripada tu, tiba-tiba kamu buat hutanku, rumah aku ke apa, tak mau pasal hutan, tak mau pasal cerita dongeng ke apa, kamu kena buat pasal lautan. Itu yang pihak penganjur nak. Okay, so sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh rujuk Miss Nazura. Terima kasih. Okay, so dah boleh dapat macam mana nak buat. Penting kamu kena tahu macam mana nak buat. Komik tu berapa pages, nak kena guna apa, pensel warna, tajuk dia apa. Semua tu kamu kena tahu, kamu kena be clear about it. Okay, so kalau ada apa-apa atau sebarang persoalan, boleh kemukakan bila-bila masa pada Miss Nazura. Pada Miss lah. Okay, so that's all for the briefing about the comics. Okay, jadi harapnya kamu faham lah macam mana nak buat. Okay, kalau ada apa-apa boleh berjumpa dengan Miss bila-bila masa sahaja, ataupun boleh rujuklah WhatsApp atau Telegram. Okay, jadi Miss harap kamu faham dan buat betul-betul. Kita nak tunjukkan yang SKKGK adalah produk yang berkualiti, boleh hasilkan yang terbaik. Kamu ni wakil-wakil sekolah tau. So you have to do it betul-betul. Okay, I think that's all for the time being. Okay, thank you so much. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.